Assalamualaikum semua. Bertemu kembali ke kelas sains bersama Teacher Nina. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk bagi sains tahun 5 iaitu kestabilan. Baiklah, dalam sesi sebelum ini kita telah pun mempelajari bahawa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kestabilan. Iaitu, apa dia? Ingat lagi tak? Yang pertama ialah ketinggian objek dan yang kedua ialah luas tapaknya. Ingat ya, kestabilan sesuatu objek bergantung kepada ketinggian dan juga luas tapak objek. Baik, apakah kaitan ketinggian dengan kestabilan? Semakin tinggi satu objek tu, maka dia semakin kurang stabil. Ingat ya, lebih tinggi, lebih tidak stabil. Baik, kalau kita nak kaitkan, kita guna simbol. Simbol ni kita akan lebih mudah ingat. Okay, so kita buat simbol satu naik, satu turun. Maksudnya semakin tinggi, semakin kurang stabil. Iaitu semakin bertambah ketinggian, semakin berkurang kestabilannya. Okey, itulah perkaitan yang pertama iaitu ketinggian dengan kestabilan. Dan yang kedua, kaitan antara luas tapak dengan kestabilan pula ialah semakin bertambah luas tapak, saiz dia semakin bertambah kestabilannya. Maksudnya apa? Ingat tak kita belajar sebelum ni tentang luas tapak gelas. Ada satu gelas yang runcing, satu lagi gelas yang luas tapaknya lebih besar, kan? Jadi perkaitannya, kalau lebih besar saiz tapak bagi satu objek tu, maka ia lebih stabil. Dan simbol yang sesuai kita kaitkan adalah simbol dua-dua anak panah ke atas dan ada satu macam tapak kat bawah supaya kita ingat, kalau ada luas tapak ni maksudnya dua-dua naik. Saiz luas tapak menaik, bertambah, maka kestabilan juga bertambah. Okey. Jadi hari ini kita nak lihat jika ada satu penyiasatan yang kita perlu lakukan, macam mana kita nak buat? Baiklah, andainya kamu diberikan 2 biji pasu dan kita nak kaitkan dengan topik kita hari ini iaitu kestabilan, apakah penyataan masalahnya? Pasu mana yang lebih stabil? Katalah nak beli pasu, jadi kita nak, kadang-kadang kita nak tengok estetik dia, nak cantik, tapi practicality-nya pun kita perlu tahu juga. Katalah nak letak dekat kelas, atas meja kat kelas. Kadang-kadang kamu dah rakan-rakan terlanggar meja guru ke. Jadi adakah sesuai kalau kita gunakan pasu dengan tapak yang kecil, luas tapaknya? Macam mana tu? Baik, jadi apabila kita ada dua objek yang hendak kita bandingkan, kita perlu melihat apakah ciri-ciri pada kedua-dua objek tersebut, ya. Jadi, perkara pertama yang harus kita lakukan ialah kita cari pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah. Kita tentukan dahulu apakah pemboleh ubah yang dimalarkan, yang perlu sama supaya penyiasatan itu adalah adil. Okey, jadi kalau dalam keadaan di mana eksperimen itu atau penyiasatan itu kita yang perlu rancang sendiri, maka ini adalah sesuatu yang kamu perlu tentukan dahulu, iaitu apakah yang sama, mesti sama. Okey, supaya penyiasatan ini menjadi adil. Kenapa pentingnya pemboleh ubah yang dimalarkan ni? Supaya eksperimen adil. Adil, kenapa nak kena adil? Biarlah pasu macam-macam mana jenis pun. Tapi kita perlu kawal pemboleh ubah ini supaya penyiasatan itu terarah. Contoh paling mudah macam ni lah. Katalah kita nak buat perlumbaan lumba lari 100 meter. Jadi pemboleh ubah yang dimalarkan, mestilah jarak tu semua orang mesti sama 100 meter. Barulah kita tahu, kita nak tahu siapakah pelari paling laju dekat sekolah atau kat kelas.
kan. Jadi kita yang tentukan. Okey, kita lari daripada sini sampai sana. Tak boleh lah, suka hatilah, biarlah. Tak boleh macam tu. Sebab tu dalam penyiasatan kita perlu tentukan pemboleh ubah. Okey. Jadi dalam penyiasatan tentang pasu ini kita nak tahu kestabilannya. Yang mesti sama ialah apa dia? Kalau kita tengok kat gambar ni, tengok tak apa yang sama? Sama tinggi kedua-duanya. Betul, sama tinggi. Kalau kamu tengok, mungkin kedua-duanya juga diperbuat daripada bahan yang sama. Tapi boleh tak kita sebut bahan, jenis bahan? Sebenarnya, ia kurang tepat kerana jenis bahan bukanlah faktor yang mempengaruhi kestabilan. Maksudnya, kita bukan nak lihat pada bahan, tapi kita nak lihat pada antara dua faktor yang kita telah pelajari sebelum ini. Okey? Jadi, macam mana nak tulis? Adakah kita tulis pemboleh ubah yang dimalarkan ialah sama tinggi? Tak boleh macam tu ya. Kita kena sebut apakah objek yang disiasat itu, iaitu pasu, dan juga parameternya. Parameter itu ialah ketinggian. Jadi jawapannya ialah ketinggian pasu. Okey. Baik, seterusnya kita perlu cari pemboleh ubah yang kedua, iaitu yang dimanipulasi. Sekali lagi, kalau eksperimen ini adalah sesuatu yang kita perlu rancang sendiri, maksud dimanipulasi ialah apakah perkara yang perlu ada perbezaan supaya kita boleh nampak keputusannya kelak. Okey. Jadi dalam bahasa mudah, apakah yang berbeza antara objek yang ingin disiasat? Kalau kita tengok kat sini, paling jelas nampak ialah warna. Boleh ke warna pasu? Kenapa tak boleh? Sebab sama juga seperti tadi, bahan tu kita tak boleh juga gunakan parameter yang tidak mempengaruhi keputusan. Okey, jadi warna tidak menentukan kestabilan. Jadi kita boleh cross off benda tu. Jadi apa yang berbeza ialah betul, kita tengok luas tapaknya adalah berbeza. Jadi sebutkan juga objek yang ingin disiasat, parameter dan juga objek, iaitu jawapannya ialah luas tapak pasu. Baik, pemboleh ubah yang ketiga yang perlu kita cari seterusnya ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa maksudnya ni pemboleh ubah yang bergerak balas? Senang cerita, pemboleh ubah yang bergerak balas ialah apa yang hendak dicari. Kita nak apa sebenarnya? Kita buat eksperimen ni, nak siasat ni, nak apa? Untuk apa? Apakah keputusan yang ingin kita lihat? Macam perlumbaan lumba lari tadi, kita nak apa? Kita nak kalungkan pingat emas kepada siapa? Siapa tu? Maknanya pelari yang paling awal sampai ke garisan penamat. Jadi yang kita nak cari dalam eksperimen berkaitan dengan kedua-dua biji pasu ini ialah kestabilan pasu. Ingat, mesti sebut objek dan juga parameternya. Kita nak tengok kestabilan pasu. Baik, perkara yang keempat. Kita dah tahu ketiga-tiga pemboleh ubah tadi, maka sekarang ni kita dah boleh nyatakan tujuan penyiasatan. Okey. Kenapa teacher tak letak tujuan penyiasatan awal-awal? Padahal biasanya kalau kita jumpa soalan, tujuan tu ditanya paling awal. Atau kalau kita buat dalam laporan, tujuan tu yang paling awal. Tapi untuk pelajaran kita hari ini, lebih mudah kalau kita tahu dahulu pemboleh ubahnya. Kenapa? Sebab untuk menulis ayat sains yang lengkap bagi tujuan penyiasatan, kita perlu tahu dahulu apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan yang bergerak balas. Sebab tujuan penyiasatan ini kita perlu kaitkan kedua-duanya. Jadi tadi dah mudah lah sebab kita dah cari apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Apa dia tadi? Bagus. Luas tapak pasu. Bukan ketinggian Ketinggian tu ialah yang dimalarkan. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah luas tapak pasu
dan yang bergerak balas ialah kestabilan pasu. Jadi kita perlu kaitkan kedua-duanya dan kita nyatakan dalam satu ayat sains yang lengkap. Biasanya kamu memang ingat kan, frasa permulaan mesti mulakan dengan untuk menyiasat hubungan antara apa? Ya, antara luas tapak pasu dengan kestabilan pasu tersebut. Jadi nampak kan? Dah ada ayat untuk menyiasat hubungan antara, lepas tu masukkan saja pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Itulah cara untuk kita nyatakan tujuan penyiasatan dengan lengkap. Baik, seterusnya dah tahu pemboleh ubah, dah tahu dah tujuan, kita perlu cari hipotesis. Apa pula hipotesis ni? Ingat tak teacher pernah ajar sebelum ni? Kalau soalan hipotesis, biasanya dia juga akan kadang-kadang ayat yang digunakan adalah apakah hubungan. Jadi hipotesis ni macam hubungan lah. Apa hubungan awak dengan dia ya? Apa hubungan awak dengan adik awak? Hubungan macam mana hubungan perasaan tu? Oh, saya semakin hari semakin sayang. Semakin sayang ke adik sebab adik tu selalu tolong kamu. Kan? Jadi, hipotesis ialah apakah hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa hubungan dia? Okey, sebab kita dah belajar dah sebelum ni. Ingat tak tadi yang simbol-simbol tu? Kalau ketinggian, simbol atas bawah. Maksudnya semakin bertambah ketinggian, semakin berkurang kestabilan. Tapi kalau yang ni, kita ubah apa tadi? Luas tapak. Jadi, anak panah simbol naik-naik. Maksudnya, semakin semakin bertambah luas tapak pasu, semakin bertambah kestabilan pasu tersebut. Kalau tengok ayat yang ni, letakkan semakin-semakin. Letakkan juga pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kemudian kita tambahkan polanya. Pola tu ialah bertambah atau berkurang. Senang je kan? Semakin bertambah luas tapak pasu, semakin bertambah kestabilan pasu tersebut. Jadi ini adalah hipotesis yang kita akan cuba buktikan melalui penyiasatan. Dah ada hipotesis, barulah kita boleh jalankan penyiasatan. Baik, untuk menyiasat, apakah kaitannya, apakah hubungannya antara luas tapak pasu dengan kestabilannya? Jadi kita perlu sediakan sekeping papan. Papan yang cukup besar, tapi tidaklah terlalu besar, yang boleh kita letakkan kedua-dua pasu di atasnya. Baik, kita dah letakkan kedua-duanya dengan elok. Dan kemudian kita akan angkat satu sisi pada papan tersebut. Dan kita akan perhatikan apa yang berlaku. Okey, kita angkat. Dan dah bergerak. Jatuh dah. Okey, jadi sekarang ni kita dah jalankan penyiasatan. Maka kita sudah boleh menulis atau melaporkan pemerhatian. Apa tu pemerhatian? Pemerhatian ialah apakah yang diperhatikan. Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak sekarang ni? Pasu merah tumbang lebih awal daripada pasu biru. Jadi maksudnya kita angkat papan tu, pasu merah jatuh dulu. Kalau kita angkat, kita teruskan mengangkat papan tu, rasanya pasu biru pun pasti akan tumbang juga. Tapi pemerhatiannya ialah pasu merah tumbang lebih dahulu. Baik, seterusnya daripada pemerhatian, kita perlu terangkan inference. Inference tu apa? Berikan inference. Berdasarkan pemerhatian kamu, inference maksudnya apa sebabnya? Kenapa? Apa yang kamu perhatikan tu? Kenapa dia berlaku macam tu? Jadi, berikan inference maksudnya, kenapa pasu merah tu jatuh terlebih dahulu, tumbang terlebih dahulu? Baik, pasu merah
kita perlu gunakan perkataan kerana. Kita mulakan dengan pemerhatian, pasu merah tumbang lebih awal. Kemudian kita tambah perkataan kerana. Kerana tu teacher buat warna merah supaya kamu ingat. Kalau soalan inference mesti penting ada perkataan kerana. Okey, pasu merah tumbang lebih awal. Ini adalah pemerhatian tadi. Kerana berikan sebab luas tapaknya lebih kecil berbanding pasu biru. Nampak tak cara menulis inference? Sekali lagi ya. Kita mulakan dengan pemerhatian, iaitu pasu merah tumbang lebih awal. Tambah perkataan kerana. Kerana apa? Rasa kenapa dia tumbang dulu? Kenapa yang ni tak? Sebab luas tapaknya lebih kecil. Dan mesti ada perbandingan dengan pasu biru. Maksudnya untuk apa-apa soalan penyiasatan, kalau ditanya tentang inference, kamu perlu buat perbandingan. Begitu juga tadi sebenarnya, yang pemerhatian tadi pun sama juga. Perlu buat perbandingan dengan objek-objek lain dalam penyiasatan. Jadi di sini kita perlu masukkan perkataan kerana dan juga berbanding. Okey, pasu merah tumbang lebih awal kerana luas tapaknya lebih kecil berbanding pasu biru. Jadi kadang-kadang dalam penyiasatan kita ada lebih daripada 2 objek. Kalau ada lebih dari 2, katalah ada 3, 4, 5 pasu. Nak buat macam mana? Berbanding pasu-pasu lain. Tapi disebabkan dalam penyiasatan ini hanya ada 2 biji pasu, jadi kita dengan mudah boleh sebut pasu yang satu lagi. Baik, dan yang terakhir sekali, ni dah last dah ni. Yang terakhir ialah kesimpulan. Okey, bila dah habis kita jalankan penyiasatan, kita mesti ada satu kesimpulan. Kesimpulan ni apa? Kesimpulan ni adalah, adakah hipotesis yang kita buat awal tadi, yang kita dah tulis awal tadi, adakah ia terbukti betul? Kalau betul, senang je. Tulis sahaja semula ya. Semakin bertambah luas tapak pasu, semakin bertambah kestabilan pasu tersebut. Atau kalau kita nak buat mengenai pasu merah tu, kita boleh juga terbalikkan. Bertambah tu kita jadikan berkurang. Semakin berkurang luas tapak pasu, semakin berkurang kestabilan pasu tersebut. Baiklah, beginilah caranya untuk kita menjalankan penyiasatan bagi mencari kestabilan objek. Yang ni, untuk eksperimen pasu ni, kita ubah luas tapaknya dan kita malarkan ketinggian. Dalam eksperimen lain, mungkin kamu pula boleh buat jika kita ada 2 gelas yang sama luas tapaknya. Maknanya bahagian bawah dia sama. Macam mana nak samakan? Cuba rapatkan kedua-dua gelas tu. Kita baringkan kedua-duanya dan rapatkan. Pastikan kedua-dua luas tapaknya adalah sama. Tapi kita dirikan semula kedua-dua gelas tu. Tengok, pastikan satu lebih tinggi dan satu lebih rendah. Dan kita jalankan eksperimen ini juga. Nampak tak perbezaannya? Kita cuma ubah pemboleh ubah yang dimalarkan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jadi, apakah hipotesisnya, apakah pemerhatiannya dan bagaimanakah kesimpulan di akhirnya. Jadi dengan itu, teacher akhiri kelas hari ini dengan ucapan terima kasih banyak-banyak, dan kita akan bertemu lagi insyaAllah minggu depan untuk tajuk yang seterusnya, iaitu kekuatan binaan. Baik, sekian, bye.